أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الله الله الله. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. الله. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Doa mereka di dalam syurga Jannatin Naim ini, subhanakallahumma. Allah. Ini subhanallah. Ini memang amazing Ustaz. Nanti kita tengok apa maksudnya. Dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera, dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ada tiga perkara kat sini. Doa orang-orang yang berada di Jannatin Naim, tetapi mungkin kalau orang itu dapat nikmat-nikmat di dunia, ya macam tadi lah Ustaz ya, dia dapat mata 2 biji. Setiap kali keluar rumah masih ada 2 biji mata. Contohnya dapat naim, itu sebenarnya nikmat yang bertimpa-timpa sebenarnya. Boleh lihat, boleh tengok matahari, tengok burung, boleh tengok perkara yang jelas. Tetapi bezanya di dunia ini bila kita dapat naim, kita tak cakap subhanakallahumma. Apa maksud subhanakallahumma ini? Maha sucimu ya Allah. Ya, subhanakallahumma. Tak ada perkataan itu, jarang orang kata bila dia keluar rumah saja, dia tengok dalam handset dia selfie sikit tu, tengok tu ada 2 mata, ya Allah kan, terima kasih ya Allah, terima kasih. Jarang orang buat begitu. Tak ada, jarang orang buat begitu. Ustaz buat begitu? Tak ada, jarang Ustaz. Allah kata orang yang masuk syurga nanti, bila dia dapat tengok nikmat itu, salah satu perkataan yang dia doakan, dia berucap, iaitu subhanakallahumma. Dia amat bersyukur, maha suci, amazing Ustaz ya, bahasa Inggeris lah ya. Dia kagum sangat kepada nikmat yang Allah bagi ini. Pasal apa? Pasal dia rasakan Allah ni memang baik betul lah kan. Ya Allah, memang engkau ni maha sucimu ya Allah, engkau bagi. Dan sebenarnya Allah yang sama yang bagi nikmat itu di sini. Naim yang sama, ataupun kalau sampai sana tu lebih lagi lah ya. Tapi maksudnya bila Allah cakap summalatus alun yauma idin anin naim itu kita sudah rasa di bumi ini. Kita rasa contohnya dapat tangan, contohnya kita akan rasa ya Allah, terima kasih ya Allah dapat lagi tangan. Pasal kalau tangan ni dah kebas, ya, kalau katakan dah lembik, ada kawan yang dah stroke Ustaz ya, tak boleh angkat, nak angkat pun tak boleh. Sebenarnya hanya dengan maha sucimu ya Allah sahajalah yang menyebabkan kita boleh angkat. Kalau bergantung kepada kita, memang kita ni tak suci ya, banyak kelemahan. Makin lama sepatutnya tangan ini makin lemah. Tetapi alhamdulillah 40 tahun kita guna tangan ini ya, ataupun 60 tahun kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi ini perkataan bezanya bila kita masuk ke syurga Naim nanti, orang-orang yang masuk ke sana itu dia dapat cakap subhanakallahumma dan
Mengapa dia dapat cakap begitu? Kerana di atas muka bumi ini dia banyak cakap subhanakallahumma. Subhanallah. Ya, dalam doanya dia betul-betul, ya Allah, hari ni aku dapat doa ini, ya Allah, aku dapat makan hari ni, aku dapat makan kuih raya. Contohnya kan. Ada lagi tak kuih raya Pak Mak? Okey. Yang pertama. Yang kedua, wa tahiyatum fiha salam, iaitu dia punya greeting, dia punya ucap selamatnya adalah salam. Salam maksudnya Assalamualaikum tu standard di mana-mana. Dengan penuh kesejahteraan daripada hati. Dia kat dunia ni kadang-kadang ada orang Assalamualaikum. Kan dia jeling-jeling je begitu kan. Betul tak? Dia tak macam ni ya. Kalau di dekat dunia ni Ustaz ni kadang-kadang bila orang tu ada kereta besar ke apa kan, Assalamualaikum kan. Betul tengok-tengok ini hutang ke tak hutang kan. Dia ada something di dalam hati itu ya, kecuali hati yang telah dilatih dengan iman. Dan wa akhir da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca banyak kali alhamdulillahirabbil alamin di atas muka bumi. Moga-moga kita dapat ucapkannya di mana tuan-tuan sekalian? Di dalam syurga An-Naim, kerana walaupun ada kepayahan hidup di dunia ini, kita tetap ambil masa on time kita menyatakan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita berdoa juga dalam kepayahan hidup di dunia ini. Ini ciri orang-orang yang beriman ya. Allah beri hidayah untuk dia cakap perkara ini di dunia, dan akhirnya sampai di akhirat nanti Allah bagi satu tempat memang dia cakap itu kerana dia kagum sangat kepada nikmat daripada Allah. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita lihat kepada apakah sinopsis bagi halaman ini, iaitu pada ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-10 bercerita tentang orang mukmin dan kafir serta balasan bagi mereka ya. Apakah balasan bagi yang tidak lalai, apa balasan bagi yang lalai kepada ayat-ayat, kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat 11 hingga 12, manusia selalu minta ya disegerakan kebaikan dan kejahatan ketika tak stabil ya, ketika dalam keadaan yang dilanda pelbagai cabaran masalah dalam hidup, termasuklah ketika marah. Ini dinyatakan pada ayat 11 hingga 12, psikologi penting. Dan ayat 13 hingga 14 ya, sunnatullah dalam membinasakan umat yang zalim dan kafir, serta pengangkatan khalifah pengganti ya sebenarnya kepada kaum-kaum yang terdahulu. Ini adalah satu panduan sosiologi yang kita ingin sama-sama fahami daripada halaman 209. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tama'annu biha والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام
وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. Bawa pada resolusi kita. Yang pertama, resolusi bagi halaman 209, selalu utamakan akhirat dan tidak hanya selesa kesenangan dunia. Yang kedua, cari ilmu dan hidayah agar tidak bingung dan sesat, dan sudah pastinya dengan kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dan yang ketiga, sentiasa berdoa pada Allah ketika sedang susah. Jangan hanya minta tolong Allah pada susah, bila senang kita lupakan Allah. Allah, la ilaha illallah. Perkataan pilihan kita. Jom kita saksikan. Perkataan pilihan kita pada hari ini adalah raja ataupun rajawa, maksudnya mengharapkan. Ya, mengharapkan, merindukan, dan dia sanggup menangguhkan. Raja ini juga dia menangguhkan sesuatu yang immediate, yang cepat. Sanggup dia tangguhkan kerja kerana apa? Kerana saya ingin solat on time dan juga menyatakan alhamdulillahirabbil alamin pada masanya. 28 kali disebut dalam al-Quran. Bagi orang-orang yang kufur, mereka tidak pun rindu ya mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bagi kita Ustaz ya, kesannya di dunia ini ialah tuan-tuan sendiri tak sabar nak my Quran time contohnya kan, tak sabar nak baca Quran, tak sabar nak solat. Itu tanda bahawa Tuhan yahdihim rabbuhum biimanihim, Tuhan Allah SWT telah pimpin kita ke jalan hidayah, dan ini adalah satu perkara yang menjadi preview untuk kita ke syurga penuh kenikmatan, jannatin na'im. Astaghfirullah innallah kana tawwaba. Jom kita sama-sama lihat paparan kita untuk segmen tajwid. Izhar al-qini, satu kita selalu sangat jumpa dalam bacaan kita.
dalam bacaan Quran kita kadang-kadang kita terlepas pandang tajwid tu izhar halqi tu kadang-kadang baca dengung. Kan kadang-kadang tak baca dengung pada tempat tu. Jadi kita nak ulang kajilah hari ini tentang izhar halqi. Ada 6 huruf izhar halqi ni yang perlu kita beri perhatian. Iaitulah al-hin kha'ahu. 6 huruf sah. Dia macam tak berapa ni sangat Ustaz ni. Okey. Apa hurufnya apa? 6 huruf. Al-hin kha'ahu. Alif ataupun hamzah, ghain, ha, kha, al-hin kha, ain dengan ha simpul ataupun ni dia. Keluar hukum izhar. Huruf dia ada 6. Ni jelas ni. Ni jelas. Okey. Alif, ha, ghain, ain, ha dengan kha. Cara baca dia apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf izhar, maka wajib diizharkan bacaan kita. Jelaskan. Kalau kita dapat praktik sikit dalam contoh ayat-ayat dia, itulah ayat yang ke-107, iaitu hum an ayat hamzah ain, maaf saya, nun mati bertemu dengan hamzah. Hum an ayatina, hum an ayatina. Kemudian contoh yang kedua, tanwin bertemu dengan alif lagi. Au qa'idan au qa'ima, kan. Jadi tanwin bertemu dengan hamzah. Dan juga contoh yang ketiga, nun mati bertemu dengan ha. Falamma kashafna anhu, maksudnya kita tak boleh dengung dekat situ. Tak boleh, salah. Ataupun kita pegang dia lama, tak boleh juga. Kita kena jelaskan bacaan dia. Kalau dalam ayat yang kita baca hari ini Ustaz Faz, ayat yang ke-7 kan, ada atas sudah ada an ayatina walladzina hum an ayatina, maksudnya kita kena jelaskan bacaan kita. Jadi itulah kita boleh praktikkan bersama dengan guru-guru kita izhar halqi. Jelaskan bacaan kita insya-Allah. Wallahu Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.